Bismillahirrahmanirrahim. Lezat sungguh rasa tomato dimakan bersama buahku ini. Kalau tidak kerana pidato, tak akan saya berdiri di sini. Datang bahtera dari Medan, singgah sebentar di laluan Kerai. Salam satu Malaysia saya ucapkan kepada hadirin pembuka tirai. Assalamualaikum dan selamat petang saya ucapkan kepada yang dihormati Dr. Muhammad Zubir bin Ismail serta rakan seperjuangan yang dikasihi sekalian. Berdirinya saya di sini adalah untuk menyampaikan sebuah pidato yang bertajuk Kesan Penggunaan Telefon Pintar dalam Kalangan Remaja. Hadirin yang dihormati sekalian, sebelum saya memulakan pidato saya pada hari ini, molek kiranya saya mendefinisikan tajuk pidato saya satu persatu terlebih dahulu. Menurut kamus, kesan bermaksud tanda yang ditinggalkan oleh sesuatu. Penggunaan pula bermaksud perbuatan menggunakan sesuatu. Manakala telefon pintar pula merujuk kepada telefon bimbit yang mempunyai ciri pengkomputeran maju dan ketersambungan berbanding dengan telefon bimbit biasa. Dan remaja membawa maksud seseorang yang sudah akil baligh. Hadirin sekalian, pada zaman revolusi teknologi telekomunikasi dan multimedia tanpa had ini, telefon digunakan dengan meluas, terutamanya dalam kalangan remaja. Telefon bimbit sudah menjadi salah satu keperluan kepada remaja kini dan kehidupan mereka seolah-olah tidak lengkap sekiranya tiadanya telefon bimbit ini. Telefon bimbit yang dahulunya digunakan untuk berkomunikasi tetapi telah dinaik taraf kepada telefon bimbit pintar yang membolehkan kita mengakses maklumat dengan internet dan memudahkan pekerjaan kita. Ianya juga memberikan banyak kebaikan jika digunakan pada masa dan tempat yang sesuai, tetapi tahukah anda bahawa penggunaan telefon bimbit ini juga mendatangkan keburukan kepada masyarakat, terutamanya kepada remaja? Ya, telefon bimbit ini mempunyai pengaruh yang kuat, terutama sekali dalam kalangan remaja. Namun, apakah kesan penggunaan telefon bimbit ini dalam kalangan remaja? Hadirin sekalian, mari kita mengupas kesan penggunaan telefon pintar ini. Yang pertama adalah melemahkan daya ingatan. Telefon pintar dikaitkan dengan capaian pantas kepada maklumat terkini dan boleh dijadikan sebagai sumber rujukan sekiranya anda terlupa sesuatu maklumat dengan mudah. Kewujudan pelayan internet seperti google.com dan juga laman perkongsian seperti wikipedia.com memudahkan kita mendapatkan maklumat hanya di hujung jari. Namun, kesannya dalam jangka masa yang panjang adalah menyebabkan daya ingatan kita menjadi lemah. Adakah saudara dan saudari perasan, sebelum adanya telefon pintar ini, anda akan berusaha untuk mengingati sesuatu dengan cara berfikir dan mengulang kaji. Tetapi selepas wujudnya telefon pintar ini, maklumat tersebut dengan mudah dapat disemak tanpa perlu anda berfikir panjang. Mengikut kajian yang dijalankan oleh University of Texas, pelajar yang menggunakan telefon pintar untuk menyelesaikan masalah matematik, soalan kemahiran berfikir aras tinggi dan soalan yang melibatkan daya ingatan mencatatkan skor 10% lebih rendah berbanding pelajar yang tidak menggunakan telefon pintar ini. Sidang hadirin yang cakna sekalian, kita akan selusuri lagi kesan yang kedua, iaitu menjadikan anda kurang fokus. Kerap menggunakan telefon pintar dalam kehidupan seharian juga mengurangkan daya fokus anda. Daya fokus yang tinggi amat penting untuk anda berupaya menyelesaikan tugasan yang dijalani seharian. Contoh termudah adalah ketika anda memandu. Anda memerlukan daya fokus yang tinggi untuk kekal selamat di jalan raya.
Jika fokus anda mudah terganggu dengan bermain telefon pintar, maka nescaya anda tidak akan sampai ke destinasi yang ingin dituju dengan selamat. Kajian yang dijalankan oleh University of Missouri pada tahun 2015 mendapati penggunaan telefon pintar yang amat tegar akan merasa gelisah dan hilang fokus hanya selepas 10 minit berpisah dengan telefon pintar mereka. Pernahkah anda merasakan bahawa sekali telefon pintar anda bergetar sewaktu di dalam poket luar anda? Namun, setelah memeriksa telefon pintar tersebut, ternyata tiada apa-apa notifikasi pun yang berlaku. Fenomena ini dinamakan sebagai Phantom Variation Syndrome, dan ini merupakan sindrom yang amat sering dialami pengguna telefon pintar, terutamanya para lelaki, kerana menyimpan telefon pintar di dalam poket seluar mereka. Hadirin yang dihormati sekalian, beralih kita kepada kesan penggunaan telefon pintar yang ketiga, iaitu mengganggu waktu tidur. Adakah anda kerap menggunakan telefon pintar sehingga pukul 2 atau 3 pagi? Jika ya, tabiat ini bukan sahaja mengurangkan tahap kesihatan, malah menyebabkan anda kurang produktif dan menjadi malas di awal pagi. Tapi, mengapa perkara ini terjadi? Berdasarkan kajian Profesor Paul Griges dari Evelina Children's Hospital London, lampu LED pada telefon pintar anda memancarkan sejenis cahaya biru yang menghentikan penghasilan melatonin, iaitu sejenis hormon yang membuatkan anda terasa mengantuk dan bersedia untuk tidur. Namun, cahaya terang dari telefon pintar ini membuatkan minda anda berfikir seperti siang hari dan menyebabkan melatonin terhenti. Kesannya, anda akan terus-menerus bermain telefon pintar ini sehinggalah anda tertidur sendiri dalam keadaan terpaksa, sekaligus menjejaskan kualiti tidur anda. Hadirin yang dihormati, kesan yang terakhir adalah sindrom swafoto gadget. Dalam sebuah kajian yang dilakukan oleh Amerika Syarikat, hampir 91% remaja mempamerkan gambar mereka di media sosial. Kajian selidik tentang imej diri oleh AOL.com dan Today Show mendapati 65% remaja perempuan berasa selfie atau swafoto menambahkan keyakinan diri mereka. Namun, 53% merasakan foto yang dimuatai oleh orang lain membuatkan mereka berasa buruk ataupun berasa tidak cantik. Disebabkan itu, remaja terus berusaha mempamerkan imej mereka yang terbaik melalui swafoto. Menambahkan lagi masalah narsisisme mencerminkan imej diri yang diperbesarkan yang sebenarnya mempunyai masalah tidak yakin diri. Di samping keinginan untuk swafoto sempurna, remaja juga boleh terjebak dalam menghantar swafoto bogel atau secara seksual kepada seseorang atau menerima foto seksual daripada seseorang. Ini mendedahkan mereka kepada pemangsa seperti pedofilia. Selepas mendengar hujah-hujah yang saya usulkan sebentar tadi, adakah hadirin masih ingin terperuk di bilik dan bermain telefon sahaja? Ayo, bersiap sekarang. Kita keluar untuk berjoging dan menikmati udara di luar. Terokai dunia di sekeliling anda dan belajar benda baharu setiap hari. Saya akhiri pidato saya hari ini dengan slogan iaitu telefon pintar memang pintar, tapi pintarkah anda? Tepuk dada, tanya minda. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.